KPM. Tersebutlah kisah seekor burung pungguk yang begitu terpesona akan kecantikan dan keindahan bulan. Si pungguk telah jatuh hati kepada bulan. Pada setiap malam, si pungguk akan hinggap pada pepohon dan menatap bulan tanpa rasa jemu. Malah berharap si bulan akan datang kepadanya dan menjadi teman hidupnya. Inilah yang dikatakan bagai pungguk rindukan bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita di Mahir Dididik TV KPM. Saya Syamira Nazir, di mana jam kedua ini 3 ke 4 petang kita nak belajar subjek Pendidikan Seni Visual PSV, dan topik kita ialah Pungguk Rindukan Bulan. Bersama-sama dengan Mira, Cikgu Hisham. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sehat Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Sihat juga. Dan ini ialah kali ketiga Cikgu di kelas Mahir. Betul Cikgu? Betul, kali ketiga. Tadi kita dah belajar menyanyi. Ini kita nak belajar apa Cikgu? Berpuisi ke? Belajar seni ke? Okey, sebenarnya sebelum saya beri penerangan tentang tajuk yang kita nak belajar pada hari ini, saya ada satu teka-teki. Okey, silakan kepada Cikgu. Mira. Kepada saya? Baiklah, apakah Baik. itu Cikgu? Apakah nama burung yang bermula dengan huruf P? Huruf P. Nama burung daripada huruf P. Sekejap ya Cikgu. Saya fikirkan. Burung apakah itu Cikgu? Saya bagi clue. Dekat mula-mula tadi saya dah ada bersajak tentang burung. Oh, ini saya sudah tahu. Ini pasti ada kaitan dengan kita punya tajuk kita, iaitu pungguk. Pungguk. Okey, betul. Betul Cikgu Betul, pandailah. Sebabkan jawapan saya betul, Cikgu kena sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, kemudian saya. Okey Cikgu, bila Cikgu bicara tentang pungguk, Pungguk Rindukan Bulan, kita punya tajuk kita. Ya. Apa yang dimaksudkan tu sebenarnya Cikgu? Okey, baik. Kenapa tajuk Pungguk Rindu Akan Bulan? Sebenarnya tajuk ini ada dalam buku teks Pendidikan Seni Visual tahun 5, muka surat 50. Di situ memang tajuk dia Pungguk Rindu Akan Bulan. Dan dalam tajuk tu kita akan belajar tentang bidang menggambar dan gabungan dua teknik, iaitu teknik collage dan gurisan. Kita akan belajar dua teknik hari ini. Tapi temanya tentang Pungguk Rindu Akan Bulan. Wah, itulah pungguknya yang di sebelah situ Cikgu, betul? Pungguknya. Baik je hari ini. Macam burung hantu je Cikgu. Betul. Pungguk juga dikenali sebagai burung hantu. Okey, tapi jangan takut kan. Dia baik je, dia tak menyeramkan pun. Okey. Cikgu tadi Cikgu kata Cikgu nak fokuskan kepada dua aktiviti. Okey, dan ini pun ada dalam buku teks murid-murid juga, betul Cikgu? Betul. Mungkin Cikgu boleh kata muka surat berapa ke, di bab berapa ke? Okey. Masalah seperti yang saya telah sebutkan tadi, dalam buku teks muka surat 50. Okey, jadi objektif kita nak capai hari ini ialah murid dapat menginterpretasi atau menyatakan bahasa seni yang terdapat pada karya dalam bidang menggambar ni menggunakan dua teknik tadi, iaitu teknik collage dan teknik gurisan. Okey, baiklah. Saya pun tak sabar nak buat kedua-dua teknik ni. Dekat depan ni tengok ada macam-macam bahan yang Cikgu sediakan. Ada lukisan dekat depan ni, mungkin ada gambar kucing kat sebelah tu Cikgu. Ini menggunakan teknik apa Cikgu? Okey, jadi saya akan perkenalkan kepada murid-murid semua dua teknik tadi. Okey, yang pertama teknik gurisan. Okey, gurisan ni ialah suatu teknik di mana kita menggunakan alat yang keras. Kita akan
ukir ataupun guris kepada permukaan yang lembut supaya nampak garisan-garisan tu. Okey. Contoh karya yang menggunakan teknik gurisan seperti murid-murid dapat lihat dekat hadapan cikgu ni. Seperti yang gambar kucing ni. Okey, ini teknik gurisan. Kemudian gambar gambar apa ni, Mira? Oh, gambar burung merak. Gambar burung merak. Okey, burung merak. Kemudian dan beberapa lagi dah. Ini ialah antara contoh karya menggunakan teknik gurisan. Okey. Kemudian apa bahan yang kita gunakan untuk teknik gurisan ni? Okey, jadi yang pertama kita biasanya akan buat pada kertas lukisan. Kita akan gunakan kertas lukisan, kemudian kita sapu oil pastel ataupun crayon pada permukaan kertas, buat tebal-tebal cantik penuh kertas tu. Kemudian kita lapiskan dengan warna yang gelap pada bahagian atas, supaya nanti masa kita nak buat aktiviti gurisan tu akan keluar warna-warni yang bawah tadi tu. Yang kita dah layerkan kat bawah. Layer kat bawah tadi tu. Itu teknik gurisan. Jadi antara alat yang kita boleh buat gurisan pada kertas itu ialah antaranya ialah seperti garpu. Wah, garpu. Okey. Garpu yang dah tak gunalah, jangan pakai yang mak kita setengah guna tu ambil, tak boleh. Tanya maklum, mak garpu ni dah guna ke belum? Kalau tak guna nak pakailah untuk buat seni. Okey. Selain pada itu kita boleh gunakan lidi sate. Okey. Kemudian kayu apa? Kayu aiskrim. Kayu aiskrim pun boleh. Dan sebagainya. Apa-apalah asalkan alat itu keras dan tajam pada hujungnya supaya kita boleh buat gurisan. Betul. Dan bila kita nak menghasilkan aktiviti ini juga, saya yakin aspek keselamatan pun harus dititik beratkan, cikgu. Betul. Pertama, kalau barang-barang tu tajam kan, jadi murid kena hati-hati semasa menggunakan peralatan tersebut. Ya, betul tu, cikgu. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah bahan apa yang kita nak sediakan semua ni, cikgu. Kita biarkan mereka mencari bahan itu di rumah. Mungkin nak pergi dapur sekejap ambil garpu ni. Kita berhenti berat seketika sebab lepas ni saya nak tanya cikgu apa pula bahan kita nak gunakan untuk buat collage. Betul. Jadi kita berhenti berat seketika, kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Hisham. Okey, Cikgu, kita nak bertanya pula tentang collage. Apa yang dimaksudkan dengan collage tu, Cikgu? Okey, sebagaimana yang saya dah ceritakan tadi tentang gurisan. Tapi teknik kedua ialah collage. Okey, baik. Collage ini pula ialah teknik di mana kita akan karya seni yang menggunakan teknik tampalan pada permukaan. Kertas ke, tak kira lah mana-mana pun. Teknik tampalan, tak kisahlah kita nak tampal kertas ke, nak tampal daun kering ke. Daun pun boleh, cikgu? Boleh. Pendek kata, apa-apa je yang kita rasa nak tampal, kita tampal. Asalkan benda tu sesuai lah untuk kita buat karya. Okey, contoh yang lain. Stiker boleh, lagi? Cikgu? Stiker boleh. Okey, kalau kita tengok dalam bekas saya ni kan. Okey, antara bahan-bahan untuk collage ada macam-macam. Contohnya ni seperti ada manik-manik ni. Cantiknya. Okey, kemudian kita ada benang. Okey. Dan ini cuba Mira teka apa ni? Ini saya tahu. Siapa yang suka makan coklat mesti tahu. Ini pembalut coklat, cikgu. Aluminium. Betul, cikgu? Betul. Jadi hari tu saya makan coklat. Itu saya terfikir, boleh guna ni untuk buat collage. Saya pun simpan. Maksudnya kat sini, seni collage ni tak susah. Kita boleh ambil pelbagai bahan yang ada di sekeliling kita. Tak perlu nak beli ke. Ambil saja yang mana sesuai, kita buat karya kita. Bila macam ni kan, cikgu, saya teringat masa kat sekolah dulu, saya gunakan butang baju, cikgu. Butang baju pun boleh. Kan, butang baju, zip, saya tampal dekat buku tu. Okey, baik. Itu tentang bahannya, cikgu. Jadi seterusnya, apabila kita dah mengenal bahan-bahan apa kita nak gunakan untuk collage, untuk gurisan, jadi kita tentukan
tema apa yang kita nak guna untuk hasil karya kita. Okey, kalau Mira tengok tadi pada awal rancangan tadi kan, saya ada buat penceritaan tentang pungguk rindu akan bulan. Ada model pungguk, ada bulan. Jadi itu adalah tema alam semula jadi ke buatan manusia? Ini ialah tema alam semula jadi, cikgu. Betul, Mira memang pandai. Ya, betul. Satu lagi markah untuk saya. Ya. Okey. Jadi alam semula jadi. Okey, sebab ada burung, ada bulan. Jadi tema kita hari inilah alam semula jadi. Dan lebih khususnya ialah pungguk rindu akan bulan. Jadi kita akan gunakan objek seperti burung dan bulan ini untuk kita hasilkan karya. Okey. Okey, jadi untuk langkah pertama kita akan buat idea lakaran idea. Sebelum kita buat hasil karya yang sebenar, kita mestilah buat beberapa lakaran idea terlebih dahulu supaya nanti hasil karya yang kita buat dapat yang terbaik, yang paling cantik lah. Jadi kita akan buat lakaran terlebih dahulu. Jadi boleh saya pergi ke sana? Okey, boleh cikgu. Cikgu nak ke sebelah sana untuk buat lakaran. Cikgu. Jadi kita akan melukis. Okey, baik. Dekat sini ada kertas lukisan. Saya dah buat lakaran idea yang pertama. Okey, lakaran idea yang pertama ni ada gambar burung dengan bulan dan pokok seperti yang saya nampak dekat sini. Daripada sini objek bulan dan burung ni terus saya pindahkan kepada kertas, saya terjemahkan kepada lukisan. Okey. Jadi yang pertama dah ada. Jadi kita tengok rasa macam kena ubah lagi ni. Kena buat idea yang lain lah. Jadi kita boleh lukis lagi idea yang baru daripada yang kita dah lukis tadi. Okey, contohnya saya nak ubahlah kedudukan burung ni kepada sebelah kanan pula. Jadi saya lukis semula. Okey, kita ikut semula lah kan cikgu. Tukar kedudukan burung tu saja. Okey. Okey, kita lukis je lakar-lakar macam biasa, simple-simple je pun tak apa. Dan pada saya lakaran ni pun ini yang dipanggil draft kan cikgu? Draft idea. Betul. Supaya nanti kita dapat bayangkan hasil tu nanti jadi macam mana. Betul. Okey. Okey, dah siap lakaran kedua. Okey. Cuma kedudukan burung tu yang berbeza. Kalau kita tengok bulan masih bulat lagi. Lepas tu kan awak fikir, lemak tak puas hati lagi lah. Nak kena ubah lagi ni. Ubah lagi. Okey, biasanya lakaran idea ni kita akan buat beberapa. Sekurang-kurangnya dalam 3 macam tu. Okay, jadi yang terakhir saya akan buat satu lakaran yang terakhir. Dan hasilnya ialah seperti ini. Saya buat magic sikit sebenarnya ni. Macam mana hasil dia? Wah, cantiknya cikgu. Okey. Jadi ini yang ketiga. Daripada yang pertama, kita buat yang kedua. Lepas tu yang terakhir, inilah yang saya akan pilih sebagai karya saya nanti. Inilah coraknya. Macam inilah lebih kurang. Okey. Ini ialah untuk kita buat aktiviti collage tu lah, cikgu kan? Collage dan gurisan. Kita akan gabungkan dua teknik tu. Macam mana rupa dia nanti kita tengok macam mana kita buat. Okey. Tapi kan cikgu, untuk menghasilkan satu yang terakhir tu, hasil yang terakhir tu, memang kita kena lalui beberapa fasa ke macam mana cikgu? Ke boleh terus pilih yang pertama je? Okey, kalau tentang tu kan. Contoh awak dah lukis ketiga-tiga ataupun awak dah lukis 10 pun tak apa. Dan akhirnya awak fikir rasanya macam nak ambil yang kedua tadilah pun boleh. Mana-mana yang awak rasa macam sesuai untuk awak ambil sebagai karya awak nanti. Tapi untuk cikgu akan pilih yang ketiga ni. Sebab cikgu rasa macam yang inilah yang paling cantik kot nanti nak buat. Jadi saya ambil yang ini. Okey, boleh. Jom cikgu, kita buat aktiviti collage kita. Okey, boleh. Jadi kita dah pilih idea yang ketiga ni. Kita akan gunakan kertas surih. Kertas surih. Mana rupa kertas surih tu? Okey, saya ambil. Okey, kita tengok macam mana kertas surih. Saya pun baru dengar cikgu, kertas surih. Dalam bahasa Inggeris ni dipanggil tracing paper. Okey. Boleh cikgu. Ini mudah kan cikgu untuk murid-murid dekat rumah untuk dapati bahan-bahan ni? Ya, betul. Okey, kenapa perlu gunakan tracing paper ni? Okey, tujuannya ialah kalau kita boleh tengok kat sini dia macam nampak bayang sikit. Okey, senang kita nak tekap lukisan kita nanti.
Okey, tujuan kita gunakan kertas ini ialah supaya murid-murid yang baru mula nak buat karya seperti ini takkan membuat kesilapan lah masa melukis. Okey, jadi kertas ini akan membantu mereka untuk hasilkan lukisan yang lebih kemas. Okey, sebab gurisan dia tak boleh padam-padam tau. Sekali awak guris, macam itulah jadinya. Seperti hati kita. Kalau terguris, macam susah. itulah ya. Jadi macam kita sekali guris je, tak boleh nak buat apa dah. Itulah yang gurisan yang kita akan dapat. Jadi macam contoh yang kita nampak dekat sini, yang saya buat gurisan ini sekali guris sahaja. Tak ada pembetulan dah. Jadi kertas ini akan bantu kita. Okey, baik. Seterusnya saya akan gunakan kertas ini. Kita akan letak dekat sini. Okey. Okey. Letakkan di atas lukisan kita yang kita dah buat tadi. Betul. Okey, baik. Lepas tu kita akan lukis. Kejap saya ambil pensel. Okey, kita lukis tu kita tekap dia lah kan cikgu? Betul. Kita menekap dia. Kalau guna kertas A4 tak dapat buat macam tu. Okay. Kalau murid tu memang dah yakin, memang pro lah orang cakap kan, boleh terus lukis pada kertas, tak perlu buat tracing ni. Okey, jadi kita akan ikut semula. Colourkan semula. Masa ni kita tak perlu colour lagi tau. Kita cuma ambil semula image tu je. Oh, ikut segala garisan-garisan mana yang ada. Okey, dan akhirnya akan dapat seperti ini. Boleh cikgu. Okey. Okey. Dapat macam ni. Okey. Kertas ni kita akan gunakan untuk kita surih atau guris pada krayon yang kita dah warnakan nanti. Okey. Jadi yang ni kita tinggalkan dahulu. Kita letak tepi sebab kita akan buat aktiviti mewarna pula. Okey, aktiviti mewarna tu kita nak gunakan krayon tadi yang cikgu katakan? Betul, kita gunakan krayon. Memang kena guna krayon ke cikgu? Okey, sebenarnya ada banyak alat bahan yang kita boleh gunakan. Contohnya krayon, marker pen, tapi murid-murid perlu buat penerokaan. Penting penerokaan ni supaya kita tahu bahan mana yang terbaik untuk kita hasilkan karya. Jadi hari tu cikgu dah buat kat rumah tau. Cikgu gunakan krayon, gunakan oil pastel, watercolor. Jadi cikgu nampak hasil yang paling senang dan kemas ialah menggunakan oil pastel. Okey. Jadi murid-murid di rumah rajin-rajin buat eksperimen ataupun penerokaan sendiri supaya awak tahu mana yang terbaik untuk awak gunakan. Jadi hari ini cikgu akan gunakan oil pastel. Okey. Ini saya suka. Ada dekat depan ni kan cikgu? Ini antara bahan-bahannya. Tapi kalau saya yang macam mungkin kurang mahir lagi ni, kalau saya guna pensel warna yang macam pensel color tu boleh cikgu? Pensel color boleh tapi kurang sesuai sebab nanti masa buat gurisan warna dia tak seterang kalau kita gunakan oil pastel. Jadi sekarang boleh hulukan. Boleh cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama cikgu. Okey, ini contoh oil pastel yang akan kita gunakan. Jadi kita akan warnakan secara penuh. Okey, warnakan penuh. Okey, warna je macam mana pun. Oh, yang ini kita tak payah nak ikut. Tak payah, belum. Belum lagi Untuk warna ni kita kena warna saja macam biasa. Okey. Dan cikgu ambil warna kuning. Ke tak kisah warna-warna lain cikgu? Okey, warna yang paling sesuai untuk kita gunakan untuk teknik gurisan ni, warna yang terang. Contohnya kuning. Hijau yang terang ni. Okey. Lagi warna kalau biru. Merah cikgu? Oh, merah pun boleh. Merah boleh juga. Tapi kalau merah yang gelap, nanti awak masa nak buat aktiviti gurisan, warna dia tak timbul sangat. Sebab tu saya banyak gunakan dekat contoh karya di sini, warna-warna yang terang seperti hijau, kuning, macam tu. Jadi kita warnakan dahulu. Okey, warna sampai penuh. Okey. Kita bagi penuh semua kertas lukisan tu dengan warna. Dan cikgu? Saya akan tunjukkan magic satu lagi. Satu lagi magic. Cing cing cing. Okey. Mana magic tu? Tada, dah siap. Akan jadi macam ni. Contohlah. Ada gabungan warna cikgu.
gabungan tak kisah. Kalau nak warna kuning semua pun boleh. Okey. Okey, macam saya buatkan contoh kucing ni, cuba saya tunjuk. Okey. Yang ni saya gunakan semua warna kuning dekat belakang dia. Okey. Okey, jadi untuk karya Pungguk Rindukan Bulan ni, saya akan gunakan pelbagai warna lah. So akan jadi macam ni. Okey. Okay, ni contohnya. Warna nak arah warna tu tak kisah. Macam ni saya buat lurus. Macam tu je. Okey. Kemudian apabila kita dah penuhkan warna dekat sini, kita akan warnakan lagi sekali dengan warna yang lebih gelap. Paling senang warna hitam lah. Okey, jadi kita ambil warna hitam dan kita akan warnakan Di atas ni, cikgu. Di atasnya. Okey, jangan risau. Warna je. Dan untuk warna hitam ni warnakan keseluruhan kertas. Semua, dan kita tengok satu lagi magic. Okey. Ada satu lagi magic cikgu sediakan. Magic yang kedua akan jadi seperti ini. Warna hitam legam ni. Yes. Ini yang warna hitam tadilah. Bila kita dah warnakan oil pastel yang berwarna ni, warna penuh, hasilnya akan jadi seperti ini. Okey. Okey. Kemudian ada magic yang ketiga, cikgu nak sediakan ke? Okey, magic tu hold dulu sebab kita akan buat kita akan gunakan semula apa yang kita dah lukis tadi dekat kertas surih. Okey. Caranya kita letak di sini. Okey. Okey, letak je. Maksudnya kita tak payah tampal guna gam lah cikgu Tak payah. Kita letak je. Okey. Kemudian saya nak pilih alat gurisan lidi sate. So saya ambil lidi sate. Okay, saya pun ikut semula apa yang saya dah lukis tadi. Baik. Alright. Cikgu akan ikut semua garisan tu. Jadi cikgu, sementara kita nak menunggu cikgu ikut semula garisan yang ada pada kertas surih tu, kita berhenti berehat seketika cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini untuk kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah bagaimana hasilnya. Kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Okey, Cikgu Hisham, kita dah siapkan kita punya sesi warna kertas kita semua dah lengkap kan? Daripada satu warna jadi 4 warna. Kepada 4 warna, kembali kepada satu warna. Kepada hitam kesemuanya Cikgu. Dan Cikgu pun dah tampal kertas surih tadi. Dan Cikgu dah buat sedikit lakaran Cikgu. Kemudian apa aktiviti seterusnya Cikgu? Okey. Selepas kita gunakan kertas surih tadi, kita akan guris dekat kertas ni. Tujuannya supaya kita nampak sedikit gurisan mana kita nak guris supaya kita tak terbabas nanti salah guris ke. Jadi dekat sini kita dah nampak tau. Tapi garisannya halus je lah, tak nampak sangat. Tapi cukup untuk membantu murid-murid untuk ikut garisan dengan baik. Okey, jadi saya akan terangkan sedikit. Saya akan guris semula supaya nampak dengan lebih jelas. Okey. Okey. Sebab itulah kita kena guna peralatan yang tajam kan Cikgu? Betul. Okey. Ini kalau guna pensel tak jadi Cikgu Pensel boleh tapi tak jadi kot. Sebab kalau pensel dia ada mata hitam je kan. Takut dia hitamkan semula garisan tu. Jadi tak nampak. Okey. Ikut saja semua. Tapi cikgu kalau kita guna garpu tu macam mana pula? Okey, garpu nanti kita akan gunakan untuk garisan seterusnya. Oh. Sekejap ya. Okey. Okey. Syamira boleh datang ambil garpu. Kita goris. Kita gurisan sama-sama. Macam mana cara tu? Saya cuba cikgu, saya buat. Saya dah ada satu.
Okey. 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 Boleh cikgu, saya buat. Mari sini. Mari sini, cikgu. Ini kalau salah ni, nanti kena denda. Tak ada cikgu. Tak Okey. adalah. Okey, macam mana cikgu? Okey. Sebelum kita guris, kita tentukan bagaimana kita nak buat collage, bagaimana kita nak buat gurisan. Okey. Jadi, saya pilih bahagian untuk gurisan dekat bahagian belakang ni, dekat langit, kemudian dekat burung. Okey. Kemudian dekat bawah ni, ada pokok-pokok dekat bawah. Okey, jadi yang ni saya akan buat gurisan. Okey, bahagian mana yang saya pilih untuk buat collage pula? Collage saya pilih untuk bahagian pokok. Okey, saya gunakan batang pokok ni untuk buat tampalan collage. Jadi dekat karya kita nanti akan ada dua teknik gabungan, collage dan gurisan. Okey, sebelum kita buat collage, kita buat gurisan dulu, boleh? Okey, boleh cikgu. Okey, sekarang Mira dah tak sabar dengan garpunya. Kita boleh buat dekat bahagian langit. Sebenarnya guris, buat macam bentuk awan ke ataupun udara yang sedang bertiup dekat sini. Oh. Boleh buat. Macam ni cikgu Tulis je kat sini. Okey, baik. Jangan risau. Jangan risau, tak ada salah ke betul dalam seni tak ada. cikgu. Okey, tapi kita kena kekal menjaga penjarakan fizikal kita. Betul, Memandangkan kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek SOP. Okey, baik. Saya akan buat gurisan. Macam ni boleh cikgu? Boleh. Sampai hujung? Sampai hujung pun boleh. Okey. Okey, bawah-bawah pun boleh je buat kat sini sikit. Oh, buat semua sampai sini. Ini macam ombak je cikgu. Okey. Okey. Okey, tadi saya cakap macam ombak kan. Jadi, contoh kalau lukisan awak tu bertemakan ombak ataupun pantai, boleh gunakan garpu ni untuk buat air ombak, alunan air tersebut. Jadi, memandangkan dia di belakang burung yang sedang bertenggek di atas pokok, kita anggap ia mungkin angin yang sedang bertiup. Okey, jadi dah nampak gurisan di sini kan? Okey, tadi Syamira nampak Syamira langgar je bulan-bulan tu. Tapi tak apa, sebab bulan tu kita akan buat collage. Kita akan tampal sesuatu pada bulan tersebut. Oh, okey. Sekarang saya akan buat sedikit untuk pokok ni. Okey, saya akan guris pokok. Bagi menampakkanlah. Nampak urat-urat pokok tu. Okey. Maksudnya kita janganlah warna lagi sebab itulah kegunaan warna hijau dekat belakang tadi tu kan cikgu? Betul. Dan satu lagi saya nak beri tips kepada murid-murid, masa buat gurisan jangan bergantung kepada garisan yang halus ni sahaja. Sebab kita boleh guris dia banyak sikit tau. Contoh dekat awan ni, jangan risau kalau kita nak buat banyak sikit supaya dia nampak dengan lebih jelas. Okey, berbanding tadi kita dah nampak lebih jelas kan dia punya awan. Jadi jangan risau, kita guris je banyak-banyak kali. Dan awan bawah ni pun boleh. Wah. Okey. Itu kita menggunakan, cikgu gunakan lidi. Ini lidi. Okey, kita gunakan alat lain pula. Syamira tolong. Ini kalau saya, alat lain saya menggunakan batang aiskrim. Macam mana hasil kita tengok? Kalau batang aiskrim pun sama juga cikgu Mungkin Syamira boleh guris dekat bahagian pokok sebelah sini. Bahagian pokok. Okey, saya ikut cikgu. Jadi pula cikgu. Macam ni. 1, 2, 3. Jadi cikgu. Dia, kita kena pastikan batang skrin tu macam ni. Tadi Syamira pegang macam ni tau. Bagi dia macam ni. Maksudnya nak guris tu biar dia melintang. Melintang. Macam tu. Okey, macam ni cikgu. Lepas tu okey. buat sikit. Kan nampak? Okey. Okey. Inilah satu karya daripada Syamira de Picasso. Okey cikgu. Okey, dah nampak gurisan. Jadi, sekarang kita nak teruskan dengan teknik collage. Okey, bahan apa yang sesuai untuk kita buat collage batang pokok ni? Rasa-rasa apa dia yang biasa orang gunakan? Kalau untuk batang pokok ni cikgu, kalau nak guna kayu macam susah kan? Betul. Kalau warna coklat selain daripada kayu, kalau saya nak ambil tali, boleh tak cikgu? Tali boleh. Cuma kalau tali, awak mesti kena buat dengan sangat teliti dan berhati-hati. Sebab tali kan halus. Untuk penuhkan dengan semua kayu ni, ambil masa tau. Jadi?
Jadi tak boleh guris. Tak boleh guris. Kita nak gunakan collage. Okey. Jadi Cik Mira tolong ambilkan satu kotak yang dalam tu ada kepingan-kepingan apa ni? Paper yang tu. Ini cikgu betul. Okey. Okey, jadi kat dalam ni cikgu akan pilih paper bag ataupun beg kertas. Cikgu shopping hari tu, cikgu ambil beg kertas tu, cikgu cari kan sebab dia warna coklat. Macam sesuai ni gunakan untuk batang pokok kan. Betul. Jadi kita akan gunakan paper bag ini sebagai collage untuk batang pokok. Wow, okey. Jadi saya akan ambil gam. Okey. Sekejap saya ambil gam. Ini baru menggunakan gam, barulah ada teknik tampalan kat situ kan cikgu? Betul. Okey, Syamira pegang ini tau, boleh. Boleh cikgu? Okey, jadi kita ambil gam. Okey, gam macam mana tak kisah, asalkan dia melekat dengan kuat. Kalau rasa gam macam ni kurang lekat, boleh gunakan gam macam gam gam uhu, okey? Okey. Baik. Sebab tadi saya ingat saya bercadang saya nak gunakan saja batang aiskrim ni. Boleh tak cikgu? Boleh juga, tapi kalau awak banyakkan guna gurisan, nanti tak balance pijak karya awak. Sebab kita nak ketengahkan dua teknik kan, gurisan dengan collage. Jadi seeloknya kita pastikan dua teknik tu seimbang dalam karya kita. Okey. Jadi saya akan gunakan paper bag ini. Cikgu akan tampal semuanya. Ini mudah je didapati juga dekat rumah. Selain paper bag ataupun beg kertas, apa lagi yang berwarna coklat macam ni kita boleh gunakan? Saya tahu cikgu. Ini kalau kita selalu bungkus makanan kan? Pembungkus macam pembungkus yang warna coklat tu cikgu. Pembungkus nasi lemak. Betul boleh cikgu. Boleh. Kertas tu. Kertas boleh. Pembungkus makanan. Ya, betul. boleh. Selain daripada tu cikgu, kita boleh gunakan kotak. Oh, kotak. Ya. Kotak kan dia ada dia punya jalur-jalur garisan tu, so nampak macam kayu. Kita bolehkan kotak tu untuk tampal buat kayu ni. Okey. Jadi macam kita akan penuhkanlah bahagian batang pokok ni, kemudian kita akan gunakan collage untuk bulan. Kalau bulan kita nak pilih yang berkilau sikit tadi, apa dia? Yang berkilau sikit tadi, pembalut coklat. Pembalut coklat. Okey, jadi minta tolong Syamira ambilkan pembalut coklat. Boleh cikgu, pembalut coklat berada di sini. Okey. Okey, letak gam. Okey, terima kasih. Okey, kita akan koyakkan. Dan kita akan tampal ikut bentuk bulan tadi. Oh, maksudnya cikgu, kalau saya nak gunting dia bagi ngam-ngam ikut bulan tu pun boleh juga boleh kan? Okey, kita tampal. Baik, kita tampal dia. Berkilat-kilat bulan kita. Okey, jadi untuk membuat hasil karya collage dan gurisan ni memang mengambil masa sebenarnya. Untuk saya buat siap untuk karya ni memang tak sempat. Ya, itu masuk kelas kejam seterusnya cikgu. Betul. Jadi bermulalah magic seterusnya. Tunggu magic seterusnya. Okey, tapi itu untuk bulan cikgu. Bagaimana pula untuk pungguk ni? Kalau pungguk apa yang sesuai ni untuk kita lakukan, bahan yang sesuai? Okey, untuk pungguk kan, saya pilih nak buat collage tu dekat bahagian mata contoh. Okey, bahagian mata saya akan gunakan benang yang berwarna putih. Okey, benang berwarna putih. Okey, saya akan ambil benang ni. Saya akan potong dan lilitkan sekeliling mata supaya nampak mata dia lah putih kan. Okey, kemudian untuk paruh pun nak senang, ambil je pembalut coklat ni. Kita buat paruh dia. Okey, selain pada tu, bahagian burung tu saya nak buat collage pada bahagian sayap ataupun kepak dia. Okey, saya akan gunakan kertas warna boleh ataupun apa sajalah yang sesuai. Contohnya yang lain, awak boleh asah pensil kayu yang lebihan yang bekas tu kan, betul? Yang lebihan kita asah pensil tu, kayu-kayu lebihan tu kita boleh ambil dan kita tampal dekat bahagian pelepah, bulu pelepah dia. So nampaklah seakan-akan sayap
ataupun bulu pelepah burung tersebut. Ya macam kat sebelah cikgu tu lah lebih kurang bentuknya. Betul. Macam tu. Okey. Itu untuk bahagian paruhnya. Kalau untuk bahagian langit yang macam di sebelah belakangnya, itu apa yang sesuai untuk kita letak, cikgu? Okey, untuk langit, kita boleh gunakan pelekat yang berkilauan lah. Contohnya macam stiker manik-manik tadi. Cuba ambil. Okey. Boleh tak? Encik, Syamira tolong tampal boleh tak? Untuk kita buat bintang dia. Okay? Buat bintang-bintang di belakang. Jadi boleh tampal di mana-mana saja yang sesuai. Saya nak ambil warna pink lah. Bintang saya warna pink. Bintang dia. Boleh letak kat mana-mana je, cikgu. Tapi jangan kena burung lah. Okey, saya letak dekat sini. Okey, biarkan di situ. Boleh letak macam-macam warna juga kan, cikgu kan? Sebagai hiasan. Okey. Ini untuk bahagian belakang. Maksudnya untuk bahagian langit dekat belakang ni, cikgu tak akan tampal dia dengan apa-apa kertas berwarna biru tak, ke? Sebab nak kekalkan dia punya gurisan tadi. Jadi untuk karya ni, yang nampak gurisannya ialah bahagian langit belakang. Kemudian pokok dekat bawah ni, itu saya kekalkan sebagai teknik gurisan. Saya cuma sentuh collage bahagian batang pokok dan sedikit beberapa bahagian lain seperti bulan, paruh dan sebagainya. Ya, kalau semua kita tampal nanti tak nampak pula teknik gurisan tu. Okey, baik. Cikgu, kalau macam ni kan cikgu dekat sekolah kan, tema apa juga yang selalu cikgu beri kepada anak-anak murid cikgu? Okey, selain tema alam semula jadi, tema alat ciptaan manusia pun boleh. Buatan manusia, cikgu. Buatan manusia seperti bangunan, kereta dan sebagainya. Biasanya kita ada dua tu je lah. Semula jadi dengan buatan manusia. Okey, baik. Sekarang ni nampak macam tak siap kan? Saya akan buat magic terus siap nanti. Okey, sementara cikgu nak buat magic nak terus siap tu dulu, saya ada lagi satu soalan yang tanya cikgu. Okey, silakan. Okey, kalau tema ini iaitu tema alam semula jadi, ini sahaja ke yang murid boleh lakukan ataupun murid pun boleh lakukan corak lain juga? Okey. Untuk corak. Sebenarnya bebas murid-murid boleh terus ke apa sahaja gambar yang mereka inginkan. Asalkan mereka rasa karya mereka nanti akan jadi cantik. Okey. Murid-murid selalunya dia bertukar dengan corak dan menggambar. Sebenarnya ada beza tau. Okey, apa beza mencorak dengan menggambar? Okey, memandangkan bidang kita hari ini ialah menggambar. Okey, menggambar ni sebenarnya kita lukis satu objek dan dekat gambar tersebut ada ruang. Kita nampak ruang. Ada ruang belakang. Contoh dekat sini apa yang jauh sekali? Yang jauh sekali ialah awan. Bulan. Okey, itu contoh. Maksudnya kalau menggambar dia ada ruang. Kalau corak kita ulang-ulang semula gambar tersebut. Okey, contoh corak dekat sini, ambil pokok ni, kita ulang sampai penuh. Itu jadi corak. Baik. Okay? Itulah sedikit perbezaan cikgu. Baik, tadi cikgu dah nak buat magic. Nak buat magic mesti kena ada jumpy-jumpy sikit cikgu. Kita cuba jumpy sikit cikgu. Kadabra. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kembali kita di Didik TV KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda ataupun murid-murid yang sedang menonton sekarang, kita dah siapkan satu lakaran khas, Pungguk Rindukan Bulan. Yang baru saja menonton, anda jangan lupa untuk tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik cikgu-cikgu, tadi kita dah buat dah magic. Kita buat magic dah, terpelanting dah saya ni kan. Inilah dia karyanya cikgu. Inilah dia karya yang telah siap kita hasilkan. Okey. Kalau tadi murid-murid nampak macam mana proses penghasilan dia dan ini ialah hasil akhir dia.
Okey, kalau kita boleh tengok bahan-bahan yang saya gunakan tadi samalah macam ni. Okey, untuk pokok saya gunakan paper bag tadi, saya tampal paper bag. Kemudian saya tampal untuk bulan pembalut coklat. Apa lagi yang Syamira boleh nampak? Okey, saya nampak ada daun. Cikgu tampal daun dan juga untuk pelepah dia, cikgu. Betul. Tadi cikgu ada sebutkan bahagian mata cikgu nak gunakan benang putih. Betul. Kan? Memang cikgu gunakan benang putih pun kat sini. Betul. Cikgu lilit kan? Lilit secara bulatan. Sebab mata kan bulat. Jadi kita lilit dan kita akan buat dia punya anak mata. Saya buat pungguk ni memang memerhati kepada bulan yang dirindui itu. Ya. Okey. Tapi kan cikgu nak tanya anak mata ni, cikgu tampal lah dekat atas menggunakan teknik tampalan lah. Tampalan. Betul? Collage kan dia boleh tindih-tindih. Satu lagi, murid tertukar dengan mozaik. Kalau mozaik dia tak boleh ditampal secara bertindih. Kalau collage boleh. Tindihlah banyak mana pun. Okey. Jadi, dekat karya ini, biasanya di akhir pembelajaran, murid akan ceritakan tentang apresiasi dia lah. Apa perasaan dia semasa buat aktiviti tadi. Syamira rasa apa tadi buat aktiviti ni? Wah, saya rasa pertama saya rasa teruja. Okey. Sebab saya nak buat saya tadi macam manalah hasil akhir nanti kan. Sebab saya pelik juga. Cikgu dah warnakan banyak warna mula-mula. Lepas tu cikgu warnakan semua jadi warna hitam. Saya tak tahu macam mana warna dia jadi. Tapi bila cikgu dah buat tadi tu, teknik gurisan, dia jadi macam ni. Okey. Jadi tadi masa buat aktiviti tu Syamira rasa teruja kan? Rasa seronok tak? Seronok, cikgu. Itu yang penting. Apa-apa yang kita buat karya mesti ada rasa seronok. Tak naklah buat karya tengah kita marah ke. Ya, betul. Stres ke buat karya. Nanti tak cantik. Betul. Okay, jadi selain daripada itu, cerita tentang perasaan masa buat karya, kita boleh ceritakan tentang bahasa seni yang terdapat pada karya tersebut. Okey, bahasa seninya tengok dari segi warna. Warna kontra yang kita boleh nampak. Okey, kontra ni maksudnya perbezaan warna yang sangat ketara supaya boleh nampak perbezaan. Okey, dalam teknik gurisan bahasa seni kontra sangat dititik beratkan supaya garisan tu lebih nampak dengan jelas. Sebab itulah tadi lepas kita dah warnakan dengan warna yang colourful, yang berwarna-warni, kita tindih semula dengan warna yang paling gelap. Sebab apa? Sebab nanti kita semasa buat aktiviti gurisan akan keluar warna yang kontra, yang terang, berbeza dengan warna di atas dia tu. Itu kontra. Okey, kemudian dari segi rupa, kebanyakan di sini adalah rupa organik ataupun organik ni benda-benda yang semula jadilah. Tak ada rupa yang bentuk petak ke, tak ada. Semuanya rupa organik. Kemudian kita boleh tengok dari segi jalinan. Jalinan kat sini kalau kita sentuh kita boleh rasa jalinan tersebut. Jadi jalinan tu dipanggil jalinan sentuh. Sebab kalau kita sentuh dia, kita boleh rasa dengan tangan kita. Cuba Syamira sentuh. Okey, saya rasa pokok-pokok ni betul lah cikgu. Boleh rasa, bulan boleh rasa, batang pokok boleh rasa, mata boleh rasa. Boleh rasa. Semua boleh rasa dengan jari kita. Dapat rasa dia punya permukaan kan. Jadi jalinan sentuh. Kalau jalinan tampak, kita nampak je macam banyak jalinan, tapi bila kita sentuh, tak ada apa pun, licin je sebenarnya. Contohnya kulit tembikai. Kan ada banyak jalinan kan? Betul. Tapi bila kita sentuh sebenarnya licin. Okey, buah yang jalinan sentuh ialah durian. Kita sentuh memang rasa sakit. Itu siapa yang sentuh tak rasa tu tak tahulah kan. Jari dia tu. Okey, betul tu. Itu antara kedua teknik lah, iaitu tampak dan juga sentuh. Betul cikgu? Dan untuk yang apa yang kita dah belajar pada hari ini cikgu, mungkin ada sedikit lagi apresiasi seni yang mungkin cikgu nak sampaikan kepada murid-murid di rumah? Jadi tajuk kita tentang pungguk rindu akan bulan kan. Maksud dia Syamira tahu tak?
Kalau tak silap saya, cikgu betulkan saya kalau saya silap ya. Okey. Ibarat merindui seseorang yang jauh. Macam mana pungguk ni rindukan bulan yang jauh, yang Betul. sebenarnya di atas. Okey, bolehlah tu cikgu terima. Bolehlah tu ya cikgu. Okey. Okey, ataupun maksud dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk dia dapat. Jadi contoh sekarang kita merindui siapa ya? Mungkin nenek kita di kampung. Betul. Sebab apa kan? kita tak boleh balik kampung? Sebab Situasi sekarang. Jadi menghalang kita untuk pulang ke kampung. Jadi kita merindui nenek, atuk kita. Tapi Ahli jangan keluarga risau. kita kan. Jangan risau sebab kita sekarang ada Video call. video call, phone, okey. Ya, betul. Cuma ambil Macam ni. Cikgu. okey. Jadi kalau ada masa terluang, call je ataupun telefon nenek. Hello nenek, apa khabar? Sebenarnya saya nak tunjuk hasil karya ni sebenarnya. Yang dekat belakang tu kan, saya pun perasan Ya. juga. Yang ini pun menggunakan hasil yang sama juga cikgu. Gurisan teknik juga. Gurisan, betul. Wow, okey. Sangat Jadi cantik. boleh hasil karya kita tu boleh kita gunakan untuk letak kat produk-produk, okey. Seperti dekat kad tu, tak payah tulis guna pen, kita guris. Betul. Biar nampak ucapan-ucapan tersebut, selamat hari lahir kepada rakan kita. Mesti rakan kita lebih menghargai usaha kita untuk meraihkan mereka. Ya, betul tu cikgu. Sebenarnya daripada apa yang kita belajar hari ini, daripada satu hasil seni ni, kita boleh hasilkan lebih banyak lagi bentuk. Macam cikgu pegang tu lah, casing phone. Boleh buat sendiri lepas ni kan. Boleh guris nama sendiri. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu untuk perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih kepada anda di rumah juga. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Nanti kita akan ketemu lagi insya-Allah di lain waktu pula. Hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM